A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, pada hari ini kita akan membincangkan mengenai isu akhlak remaja spesifik kepada gejala seks bebas. Jadi pada pendahuluannya, apakah itu seks bebas? Kita lihat dari sudut definisi istilahnya. Seks bebas merupakan hubungan intim yang berlaku antara orang yang tidak mempunyai ikatan yang sah, sama ada secara tetap atau bertukar-tukar pasangan. Maksudnya, perbuatan ini merupakan satu adat yang berada di luar norma masyarakat, dan dari sudut tradisionalnya, seks bebas ni dilakukan antara lelaki dan perempuan. Tetapi pada hakikatnya, kalau kita lihat pada hari ini, seks bebas ini turut dilakukan antara sesama jantina, iaitu antara perempuan dengan perempuan dan juga lelaki dengan lelaki. Jadi, seks bebas merupakan perbuatan yang tidak diterima sebagai satu perbuatan yang bermoral dan merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan, isu yang perlu diambil cakna oleh semua orang. Kita lihat dari sudut statistiknya, di Malaysia pada tahun 2017, Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa 7.3% remaja pernah melakukan hubungan seks. Dan kita lihat dari sudut demografinya, lelaki lebih terdedah dengan hubungan seksual yang menunjukkan kepada lebihan beberapa peratus, 35%, manakala perempuan adalah 27% remaja perempuan yang pernah melakukan hubungan seks bebas sebelum berumur 14 tahun. Dan kita lihat juga dari segi bertukar-tukar pasangan yang mana jantina remaja lelaki ni lebih cenderung untuk bertukar-tukar pasangan berbanding dengan remaja perempuan. Dan yang masih sedang melakukan hubungan seks sewaktu remaja, kiranya berterusan lah, bukan sekadar percubaan tetapi sudah menjadi satu amalan atau perbuatan, 6% dan 5%. Merupakan hakikatnya 7.3% itu merangkumi lebih kurang 430,000 orang remaja. Yang ini berdasarkan saya lihat dari sudut bersumberkan dari segi data statistik yang diperoleh daripada laman web sosial Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita teruskan kepada punca kenapa boleh berlakunya seks bebas ni. Pertama dari sudut ibu bapa, iaitu tiada penerapan agama. Agama ni merupakan satu penerapan yang perlu diadakan dalam hubungan keluarga supaya ada penghayatan rohaninya dan ada jati diri dalam diri remaja itu. Sekiranya tidak ada, maka berlakulah kepada gejala-gejala remaja yang cenderung untuk mencuba sesuatu dan tiada pendinding antara keburukan dan kebaikan. Manakala pengabaian pendidikan seksual, yang mana kita lihat dari sudut culture-nya ataupun budaya masyarakat setempat, terdapat ibu bapa yang merasakan janggal untuk berbicara mengenai pendidikan seksual dan merasakan perkara itu tidak patut, sedangkan benda itu sepatutnya dibincangkan secara berhemah dan berhikmah supaya anak-anak ni dapat faham tentang perkara tersebut melalui sumber yang betul. Dan yang ketiga adalah penceraian, di mana apabila berlakunya penceraian antara ibu bapa, maka sebuah institusi keluarga itu tidak lengkap, sebab hakikatnya ibu tidak akan mampu untuk melakukan tugas seorang ayah dan ayah tidak akan mampu untuk melakukan tugas seorang ibu. Jadi apabila berlakunya ketidaklengkapan itu, remaja lebih cenderung untuk mencari kelengkapan itu di luar rumah dan akhirnya akan mendedahkan remaja tersebut dengan gejala-gejala sosial lain. Seterusnya, kita lihat dari sudut aspek rakan sebaya, yang mana apabila remaja tersebut keluar dari kepompong keluarga dan tidak mampu untuk memilih kawan atau rakan-rakan yang dapat membimbingnya, dia lebih cenderung untuk memilih rakan-rakan yang membawa kepada keseronokan, dan berlakulah pendedahan kepada pornografi dan juga role model negatif. Yang mana apabila rakan sebaya ini merupakan rakan yang sama-sama tidak mempunyai jati diri ataupun pendedahan agama yang baik dan juga lebih mementingkan kepada keseronokan, keinginan untuk mencuba, menjadikan seseorang itu
seseorang remaja tu terikut-ikut untuk mengikut rakan-rakannya melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan akhirnya terdedah dengan gejala seks bebas ini. Seterusnya kita lihat kepada media massa, di mana media massa ini dia lebih kepada menormalisasikan perbuatan-perbuatan ikhtilat, iaitu hubungan seks ataupun hubungan intim di luar perkahwinan sebagai satu perkara yang biasa, sehingga kan remaja pada hari ini terdapat remaja yang merasakan pelik sekiranya dia tidak mempunyai pasangan ataupun orang istimewa sebelum perkahwinan. Dan dari sudut ini kita boleh lihat juga media massa ni sangat memainkan peranan dan boleh menjadi punca kepada berlakunya gejala seks bebas. Seterusnya, kurang ilmu kendiri, iaitu daripada sudut remaja itu sendirilah. Yang ini adalah merupakan satu punca yang terbesar sebenarnya, sebab hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan adalah puncanya daripada diri sendiri. Jadi apabila kita katakan kurangnya ilmu kendiri remaja tersebut dari sudut pengetahuan mengenai hubungan seksual adalah rendah, dan juga budaya masyarakat yang konservatif yang mana berbalik kepada pendidikan seksual keluarga tadi, di mana remaja ini kurang pendedahan dari sumber yang autentik, sehingga kan mereka mencari, sebab fitrah dari sudut manusianya mempunyai keinginan untuk mendedahkan diri kepada perkembangan seksual ini, menjadikan apabila tidak adanya pendedahan tersebut, remaja tersebut lebih cenderung untuk mencari dari sumber-sumber yang tidak betul. Seterusnya kita lihat kepada kesan apabila berlakunya gejala seks bebas ini. Terdapat 4 kesan yang utama yang dapat saya paparkan. Pertama, hamil luar nikah. Apabila berlakunya hubungan intim dan kurangnya pendedahan terhadap pendidikan seksual itu sendiri menyebabkan berlakunya lah hamil luar nikah ini. Dan pada tahun ini adalah infografik pada tahun 2017 yang dipaparkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana apabila maafkan saya, 3,664 remaja hamil luar nikah dan secara purata dianggarkan 300 kes sebulan. Ini bermakna terdapat 10 kes setiap hari. Dan apabila berlakunya remaja hamil luar nikah, seterusnya kita pergi kepada efek yang seterusnya adalah berlakulah institusi keluarga yang mempunyai ibu tunggal dan juga anak luar nikah, yang mana perkara ini tidak boleh dibiarkan kerana ia mampu menggugat keharmonian dan juga kestabilan masyarakat itu sendiri. Yang seterusnya, kesan gejala seks bebas adalah HIV dan AIDS, di mana merupakan satu penyakit atau satu virus yang ditransmisikan apabila seseorang itu bertukar-tukar pasangan dan terkena sentuhan ataupun secara direct kontaknya dengan pesakit AIDS atau HIV. Dan dari sudut sejarahnya memaparkan bahawa golongan gay, iaitu lelaki dan lelaki, adalah antara yang terawal didiagnos dengan penyakit ini. Sebab hakikatnya penyakit HIV ni masih menjadi misteri kepada puncanya, kerana dari sudut sejarah penyakit ini datang secara tiba-tiba dan tidak dapat dikenal pasti. Tetapi apa yang dipastikan, ramai dari kelompok gay yang terkena penyakit ini. Dan kita lihat dari sudut ekonomi, apabila berlakunya gejala seks bebas, terdapat ibu tunggal, terdapat penyakit AIDS, dan benda ini memaksa kerajaan untuk mencari solusi bagaimana nak menampung mereka-mereka ini, bagaimana itu adalah perkara yang bagus, tetapi dari sudut ekonominya, kerajaan terpaksa memperuntukkan sebahagian keuangan semata-mata untuk
penyakit yang ditransmisikan kerana kecuaian ataupun kesalahan diri sendiri. Dan perkara ini sepatutnya boleh dielakkan. Dan yang terakhir iaitu kesan kepada gejala seks bebas ini adalah wanita sebagai objek seks. Ini bermaksud apabila gejala seks bebas ini dinormalisasikan, disosialisasikan, menjadikan wanita ni dilihat hanya dari sudut fizikalnya semata-mata sebagai pemuas nafsu semata-mata. Kerana kita dapat lihat pada hakikatnya tidak perlu pergi jauh, tetapi dalam negara kita sendiri di media massa, kerana mungkin kalau golongan kita tak terlalu didedahkan secara langsung dengan golongan yang mempunyai pergaulan yang bebas. Gurauan yang berunsurkan seksual, terutama ditujukan kepada wanita lah, merupakan satu perkara ataupun benda yang biasa. Dan perkara ini sepatutnya tak boleh dibiarkan, sebab hakikatnya wanita itu adalah istimewa. Tidak boleh dilihat sebagai satu objek, kerana wanita itu merupakan seorang insan yang sepatutnya diberi penghormatan yang sepatutnya. Dan kita pergi kepada solusi menurut Al-Quran dan As-Sunnah untuk gejala seks bebas ni. Pertama, ayat Quran surah An-Nur yang mana berbunyi, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, ilal akhir ayat, yang mana menyatakan bahawa hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Di sini kita dapat lihat dari sudut individunya, seseorang itu perlu menundukkan pandangan, kerana dari pandangan itulah akhirnya akan membawa kepada perkara-perkara yang lebih serius. Seterusnya, wala taqrabuz zina, surah Al-Isra ayat 32, iaitu menyatakan bahawa janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini menyatakan bahawa Islam menunjukkan satu solusi pencegahan itu lebih baik daripada merawat, kerana hakikatnya merawat itu satu perkara yang lebih sukar untuk dibendung berbanding dengan pencegahan. Jadi sepatutnya jati diri untuk diterapkan kepada remaja supaya mereka mempunyai satu pendirian yang teguh dan kukuh untuk membangunkan Islam dan membangunkan diri sendiri, sehingga mereka tidak mempunyai masa untuk mengeksplorasi keseronokan duniawi semata-mata. Dan ayat yang ketiga, ayat Quran, sumber Quran yang ketiga, maafkan saya, sumber hadis yang pertama untuk aspek ni, iaitu maksudnya berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Dari sudut ini, kita boleh lihat dari aspek lelakinya perlu berhati-hati kepada golongan wanita, tidak terlalu tunduk dan mempunyai pegangan yang kukuh. Manakala dari sudut wanitanya pula perlu berhati-hati supaya menjadikan diri seorang wanita itu sebagai cahaya, bukannya kepada kegelapan. Faham? Maksudnya wanita ni sebagai pendorong seseorang itu untuk lebih melakukan kebaikan, bukannya mendorong kepada kejahatan. Dan seterusnya, yang terakhir, iaitu hadis yang menyatakan untuk membendung gejala seks bebas ni jugalah, kalau lihat dari sudut hadis ini, iaitu bagi memenuhi keperluan fitrah manusia, berkahwinlah sekiranya mampu, dan sekiranya tidak mampu, berpuasalah, kerana berpuasa itu mampu untuk membendung seseorang daripada terjerumus ke dalam nafsu syahwatnya sendiri.
Jadi dari segi, maafkan saya, ada satu lagi ayat Quran, Al-Imran ayat 110. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat kebaikan, melarang berbuat kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. Yang ni secara generalnya adalah amar makruf, nahi mungkar. Iaitu peranan masyarakat dan juga rakan-rakan supaya saling menegur kejahatan yang dilakukan. Supaya saling dapat mengimproviskan, memperbaiki diri masing-masing dan juga menyuruh dan mendorong kepada kebaikan. Dan kita lihat dari aspek kebaikan dan keburukan ni perlu dipegang dari sudut yang sama, berasaskan kepada agama Islam, agama yang syumul, bukan mengkiblatkan kepada pemikiran-pemikiran yang terlalu terbuka, yang mana sehingga akan menjadikan seseorang itu bersifat liberal ataupun sekular, memisahkan agama dengan hal-hal duniawi. Jadi jadi kesimpulannya dekat sini, gejala seks bebas ni boleh diselesaikan ataupun boleh dibendung melalui penerapan agama supaya remaja itu sendiri mempunyai satu benteng yang kukuh untuk melindungi dirinya dari kemungkaran, dan juga dari sudut yang lebih besar, keluarga yang mempunyai penerapan agama mampu mendidik seorang insan untuk menjadi orang yang bertakwa, dan dari sudut yang lebih besar lagi, masyarakat dan negara yang mempunyai panduan agama yang kukuh akan mampu membimbing sesebuah negara dan juga masyarakat dalam negara tersebut ke arah jalan yang diridai Allah. Dan insya-Allah gejala seks bebas ini tidak akan menjadi satu masalah, satu isu yang besar untuk ditangani. Jadi sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa pertanyaan boleh tanya di bawah. Terima kasih.